Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Pembangunan Perisian SEM 2022 dan 2023 akan membincangkan tajuk tentang sains fizikal penciptaan bumi menurut perspektif Al-Quran dan sains bagi tugasan subjek ilmu wahyu dan sains. Kumpulan kami terdiri daripada 10 pelajar. 5 orang pelajar ditugaskan untuk membuat poster dan 5 orang lagi ditugaskan untuk mengedit video perbentangan. Menerusi video ini, kami akan membincangkan tentang objektif kajian dan persoalan, 3 fakta sains moden berserta dalil Al-Quran dan hadis serta rumusan tajuk. Objektif kajian adalah mengenal pasti ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang penciptaan bumi. Selain itu, memahami peristiwa penciptaan bumi melalui perspektif Al-Quran dan sastra sains moden. Akhirnya, mendalami ilmu-ilmu sains dari perspektif Al-Quran. Persoalan kajian adalah, adakah ayat-ayat Al-Quran tepat dalam menghuraikan peristiwa penciptaan bumi? Selain itu, adakah huraian dalam sastra sains terkini seperti yang ditulis di dalam Al-Quran? Selain itu, adakah penciptaan bumi salah satu bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya, bagaimanakah proses penciptaan bumi menurut sastra sains moden dan Al-Quran? Fakta sains moden. Fakta-fakta sains menarik mengenai bumi. Yang pertama, kecondongan paksi bumi dan putarannya. Yang kedua, bentuk bumi bulat. Dan yang ketiga, fenomena alam di bumi. Fakta sains mengenai bumi yang pertama ialah kecondongan paksi bumi dan putaran bumi di orbitnya. Untuk pengetahuan semua, paksi bumi sebenarnya condong sebanyak 23.4 darjah dari orbitnya. Bumi juga berputar pada paksinya 24 jam sambil mengelilingi matahari selama 365 hari. Ini menyebabkan berlakunya kejadian 4 musim. Kawasan yang berbeza menerima jumlah sinaran matahari yang berbeza. Terdapat negara yang siangnya lebih panjang dan malam yang lebih pendek. Kanada dan Alaska merupakan di antara negara yang siangnya sangat panjang. Di Malaysia pula, kita mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam kerana kita berada di garisan khatulistiwa. Hal ini menyebabkan jumlah jam untuk berpuasa yang berbeza-beza di setiap negara. Seterusnya ialah fakta sains yang kedua, iaitu bentuk bumi bulat. Masyarakat pada zaman dahulu takut untuk pergi berlayar kerana mereka sangkakan bumi ini berbentuk rata. Mereka takut di hujung perjalanan nanti ataupun di hujung dunia nanti mereka akan jatuh. Tapi Sir Francis Drake pada tahun 1907 telah membuktikan bahawa bumi ini berbentuk bulat. Dia telah berlayar sekeliling dunia. Tetapi menurut Islam, Al-Quran telah membuktikan terlebih dahulu bahawa bumi ini berbentuk bulat. Dalam surah Az-Zumar ayat 7, ini menceritakan tentang kejadian siang dan malam. Macam mana bulan dan matahari bertukar ganti. Jika bentuk bumi tidak bulat, maka kejadian siang dan malam yang bertukar ganti tidak akan dapat berlaku. Seterusnya ialah ayat surah An-Naziat ayat 30. Dan surah ini menceritakan bahawa bumi ini berbentuk bulat, bujur seperti telur unta. Jadi, Al-Quran terlebih dahulu menceritakan bahawa bumi ini berbentuk bulat berbanding dengan saintis. Assalamualaikum, nama saya Putri Maryam Husna. Pada perbincangan hari ini, saya akan menceritakan tentang fenomena alam di bumi. Dengan kebijaksanaan Allah SWT, bumi kita ini mempunyai perisai yang sangat kuat. Ia berfungsi untuk melindungi dan menjamin keselamatan penghuni bumi dari batu-batan dan lain-lain. Objek-objek ini sangat besar dan berat berterbangan di angkasa. Lapisan atmosfera ini diciptakan Allah SWT untuk melindungi bumi dari makhluk ditimpa batu-batan yang besar. Planet bumi pun berbeza dari planet yang lain yang tergolong dalam planet keluarga matahari, iaitu Uranus, Zuhal, Mushtari, Marikh, Zuhrah dan Neptune. Planet tersebut tidak sesuai untuk didiami oleh manusia kerana tidak mencukupi oksigen. Allah telah menjadikan kulit udara yang berada di sekeliling bumi yang disebut Al-Saf Al-Mahfuz. Usulan yang adalah untuk mengalah sinar cahaya bumi dan boleh mengedaratkan kehidupan di bumi dan membenarkan cahaya yang diperlukan masuk.
Dengan adanya kulit udara di bumi berada dalam alam stabil kerana ia menapis udara dari sampai ke bumi. Allah telah memperlihatkan kita dengan keindahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudahan binti Zulkifli, nombor mesyuarat 061748, di mana saya akan membentangkan poin yang seterusnya ialah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan terperinci yang kebenarannya dibuktikan dengan kebenaran dengan ilmu pengetahuan moden. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber yang boleh dipercayai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang bermaksud Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahan, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Ayat di atas ingin memperlihatkan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menciptakan langit dan bumi tanpa ada ciptaan yang sama dengannya sebelumnya. Melalui ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan akan kesempurnaan dan kemampuannya serta keagungan kekuasaannya. Adapun mengenai kejadian langit dan bumi, Al-Quran banyak menyebutkannya, di antaranya dalam surah As-Sajdah ayat keempat yang bermaksud Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa sahaja yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arash. Para ulama telah berbeza pendapat pada menafsirkan fi sittati ayyam, iaitu penciptaan langit dan bumi pada 6 masa, dan padanya terdapat dua pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam karyanya Al-Bidayah wan Nihayah, iaitu pendapat jumhur mengatakan bahawa 6 masa yang dimaksudkan itu adalah hari-hari biasa seperti mana hari kita sekarang ni. Manakala pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid Ad-Dahab dan Ka'ab Al-Ahbar pula dia kata bahawa setiap harinya bersamaan dengan 1000 tahun hari yang biasa. Apapun pendapat yang terdapat dalam permasalahan ini, hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui, dan dituntut dari ciptaannya itu adalah untuk kita berfikir dan memuhasabah diri bahawa sesungguhnya kita ni manusia yang biasa. Seterusnya, hadis sahih Muslim dari Ummu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW memegang tangannya lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla yang menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin, menjadikan bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan binatang pada hari Khamis, dan menjadikan Adam AS pada hari Jumaat setelah asar, yang merupakan penciptaan yang paling akhir, iaitu saat-saat terakhir di hari Jumaat antara waktu asar hingga malam. Setelah selesai membuat kajian, kami dapat membuat konklusi bahawa Al-Quran mengandungi ilmu-ilmu tentang alam duniawi sejak sebelum lagi kajian dilakukan oleh komuniti sains moden. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran membuktikan sifat maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Proses penciptaan bumi adalah sesuatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Berikut adalah senarai rujukan yang digunakan. Sekian, terima kasih.